pagi. Testing suara. Dengar suara dia. Syami dengar suara Syami. Video okey tak video? Handsome. Kalau video aku start tapi ada suara gerak je lah. Sebab kadang wifi ni tak stabil malam. Faham. Kau tukar tempat ke apa? Tempat tadi cuma touch up sikit muka. Makeup. Alright. Makeup. Ada makeup Kenalah makeup. Right. Selamat datang Syami, Mustaqim. Siapa lagi? Tunggu jap. Kejung keras. Kat mana tu Syami? Rumah ke? Tak perlu. Welcome Atika. Rumah. Alright. Work from home Kita work from anywhere. Selamat datang Aisyah. Aisyah ni Daniel kot. Dua-dua Daniel sebenarnya. Hari ni live Daniel dan Daniel. Selamat datang Daus. Sikit lagi. Sekejap lagi kita start. SBU. SBU tu apa Syami? Apa SBU? Alright. Dari dia Daniel? Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh start Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So selamat datang Haikal. Alright. Selamat datang Kak Fad. Okay, so Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita hari ini. Okay. So seperti biasa, rancangan Sembang Santai Don setiap Jumaat malam. Dan saya adalah host anda, Don. Dan malam ni, minggu ni kita ada topik self-development, unlock our full potential oleh guest kita, Muhammad Daniel Iskandar, Tim Selangor representative. Tepuk sikit Okay, so saya bagi kepada guest kita lah untuk intro lebih detail tentang diri dia. So Daniel, silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So malam ni santai je. Okay, santai. Alright. So topik yang diberi oleh sahabat kita Don ni actually pasal unlock full potential. Actually dia dah propose untuk buat bulan lepas. Betul tak? Tapi saya kata bulan lepas sangat busy lah. So tak dapat nak hadir. So malam ni dah juga nak tak nak kena share jugalah. And basically nama Muhammad Daniel Iskandar. Boleh panggil Daniel ataupun Iskandar pun. Tapi biasa orang panggil Daniel lah. Umur tahun ni 22 tahun. Alright. And then yang tim Selangor representative tu adalah jawatan kita lah. Actually dah pencen dah pun. Dan nak lepaskan jawatan tu dah sebagai actually itu hanyalah kata side lah macam jawatan luar kampus.
Dah habis bersama dah habis dah tenure habis kan? dah. Oh, Kiranya tahun ni patutnya dah pencen lah. Tapi sebab COVID kan, so kita orang tak dapat nak buat program secara ni. alumni lah. So macam tu lah alumni. So topik malam ni actually yang di-share ni adalah disclaimer, Daniel bukan orang yang layak untuk cerita tentang topik ni sebab sepatutnya orang yang ada certified human resource ataupun human development lebih patut share lah. Cuma topik malam ni, apa yang dia share, input topik malam ni lebih kepada pembacaan Daniel, baca daripada beberapa buah buku, right? And then kita akan terjemahkan kembali lah. So basically apa yang Daniel share malam ni, soalan daripada audience, soalan daripada Dons, basically Daniel akan cuba jawab menggunakan jawapan daripada buku lah. Gitu. Bukannya jawapan akademik, tetapi setiap kata-kata tu adalah benda yang betul yang dirungkaikan dalam bentuk buku. Macam tu je lah. Fakta. Right. So, yes, fakta. Okay. So untuk audience dah masuk ni, so kalau korang ada soalan, boleh je tekan question sticker dekat bawah tu. Ataupun korang boleh tanya je dekat komen. Okay. So nanti Daniel akan jawab lah, insyaAllah. Okay. So tanpa buang masa, dengan tajuk kita apa self development, so boleh tak Daniel explain sikit apa maksud self development ni? Right. Okay. So basically self development ni adalah dalam bahasa Melayu adalah pembangunan diri lah. So seperti mana contoh dia, kalau kita nak bina bangunan, dia ada rangka dia, dia ada proses dia, daripada blueprint, daripada lukisan dia, and then daripada barang-barang nak buat, and then kita perlukan workforce ataupun orang yang boleh membangunkan bangunan, and then tiba siap bangunan. Itu yang kita faham bila kita dah buat construction sebuah bangunan. So macam mana kita nak implementkan konsep yang sama kepada diri kita sebagai manusia? Actually bila kita faham konsep self-development tu adalah untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada tahun lepas. Untuk indikator, dan kebanyakan orang kata indikator macam mana nak tengok perubahan dirinya. Cuba tengok diri kau tahun ni dengan tahun lepas. Ada beza tak? Mungkin perubahan kita tak nampak ketara. Mungkin bulanan pun tak nampak ketara. Tapi kalau kita ukur diri kita tahun ini dengan tahun lepas, of course itu membuatkan perubahan yang sangat beza lah. Itulah self-development. Adakah diri anda tahun ini lebih baik daripada tahun lepas? Kalau Muslim, orang akan tahu ini adalah konsep hijrah. Hijrah diri kita daripada yang before this ke arah lebih baik. Macam itulah konsep self-development. And then, itu mukadimah yang simple untuk Daniel rungkaikan maksud self-development. Actually dalam self-development juga kita nak cuba merungkai siapa diri kita sebenarnya. Kita nak tahu apa purpose diri kita nak tahu apa mission hidup kita, and then kita nak tahu juga apa yang skill yang aku perlu ada. Skill yang kita perlu tambah dalam hidup kita untuk kita kekal relevant. Kalau you sebagai student ataupun you sebagai entrepreneur, mesti perkataan relevan dalam market tu kena sentiasa dalam kepala otak. Sebab kita nak tahu dalam dunia hari ini, orang terlampau bergerak laju dengan teknologi sampai membuang hampir kebanyakan manusia dalam satu-satu industri. So macam mana kita nak jadikan diri kita sebagai orang yang kekal relevan? Sebab tu pentingnya self-development, untuk kita reflect diri kita dan kita fikir apa benda yang kita kena tambah dalam diri kita. Ada orang kata skill, ada orang kata attitude, itu pun one of that. Dia akan rungkai lebih banyak lepas ni. Tapi secara overview itulah bermaksud tentang self-development. Okay, itu je. Itu cukup kot. Nanti panjang-panjang kan pening. Tapi betul lah, secara bahasa mudahnya hijrah lah, betul lah. Daripada tak berapa baik ke baik. So kalau kita, tapi tahun kalau kita nak compare diri kita tahun ni dengan tahun lepas, rasa sangat mudah kerana kita new normal. Kita tiba-tiba jadi online kan. Semua akan terlibat dengan online, work from home kan. Itu pun perubahan diri juga sebenarnya. Betul? Okay. Betul? Setuju? Okay, so next, dalam self-development ni, dia ada berapa aspek? Alright, okay. Ini pun actually kalau tanya dia ni secara personally, dia ni dapat jawapan. Macam nak tahu kenal diri aspek dalam pembangunan diri kita ni, apa benda aspek yang kita kena jaga. And then dia ni dapat jawapan tu daripada salah satu buku. Tapi buku tu buku sejarah lah. Dia bukan sejarah sangat pun, tapi dalam bentuk mudah faham. Buku ni biasa orang tahu kot tentang ni. Tentang Sirah. kekuasaan. Ya, sirah.
Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih menjatuhkan keegoan Rom Konstantin. So daripada situ actually dia dapat jawapannya sebelum baca buku ni. Tetapi bila baca buku ni, dia boleh relate, oh rupanya manusia yang hebat dekat dunia ni semua ada 4 Q. Ada 4 Q. Which is Q yang pertama adalah intellectual quotient. Dalam bahasa Melayunya adalah kecerdasan intelek lah. Alright. And then yang kedua adalah EQ, emotional quotient, bermaksud kecerdasan emosi. Alright. And then yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient. Ini lebih kepada dalaman lah, SQ. And then lastly adalah PQ, physical quotient, dalam bentuk physical. Alright. And then semua ni ada penjelasan yang sangat panjang sebenarnya, tapi boleh dikatakan IQ adalah diri kita dengan otak kita sendiri. Itu adalah IQ. Alright. Kalau kita pandai matematik, itu orang akan nampak kita pandai matematik. Kalau kita pandai dalam bidang sains, orang akan nampak kita dalam bidang sains. Kalau orang nampak kita ni pandai dalam bisnes, itulah dia. Sebab kita intellectual, sebab kita dengan otak kita. Alright. The more you learn, the more you get the intellectual. Itulah basic. And then, ini orang dah tahu dah IQ. Ini tak payah cerita pun orang tahu dah pasal IQ. Right? Tapi yang kedua yang ramai orang lupa hari ni adalah EQ, which is emotional. Emotional ni adalah diri kita dengan orang sekeliling. Okay, dia suka bagi contoh ni sebab contoh ni mudah nak faham. Okay, contoh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Diorang ni couple lah contoh perempuan ni dia student. Alright, dia student. And then dia tahu Isnin nanti, contoh Isnin depan dia ada exam. Alright. And then of course dia dah study untuk exam. Right. And then tiba-tiba Ahad malam dia call pakwa dia. Tiba-tiba bergaduh, hentam sana sini bergaduh sampai tak ada kata putus. Right. Senang cerita dia bergaduh lah malam tu. And then tak settle masalah tu. And then esoknya dia pergi exam. Saya nak tanya Don, adakah dia boleh jawab exam tu dengan perform? Emosi terganggu tau. Yes, exactly. Itulah dia, emotional quotient. Sebab bila emotional quotient ni terganggu, you pandai macam mana pun, you tak boleh nak perform dalam hidup you. Sebab tu orang ramai hari ni terlupa pasal EQ, emotional quotient. You pandai macam mana pun, kalau emosi tak boleh control, yes, you akan drop. Performance you akan drop. Right? Itu yang cara mudah untuk kita faham EQ ni. Sebab EQ ni relate kita dengan orang sekeliling. Ataupun environment, ataupun benda yang you tak boleh control. Right? And then yang ketiga adalah yang ni lebih besar daripada EQ adalah SQ. Atau spiritual quotient. So spiritual quotient ni adalah diri kita dengan Tuhan lah. Ini orang kata hubungan dengan dia lah. To connected kita dengan dia. Ini pun saya tak boleh nak cerita panjang sebab saya bukan ustaz lah. Tapi daripada sini kita faham itulah kunci dia. Hubungan dengan dia kena jaga, hubungan dengan manusia adalah EQ. So dia saling connected lah macam Ultraman lah. Okay. So the lastly adalah PQ. PQ lebih kepada physical. So kenapa physical ni penting? Alright. So bila kita kata tentang physical ni penting, orang akan cakap tentang exercise. Orang akan cakap tentang makanan. Betul, exercise tu penting. Makanan pun penting. And then kalau ikut rule, actually exercise 20% je. Right? 80% adalah kita daripada apa yang kita makan. Pareto ke? Yes, itu Pareto law lah kalau orang tahu. Tapi secara mudah nak faham lagi, kita perlukan semua ni. So bila kita lengkap 4 Q ni, you akan faham kenapa aspek ini penting. Dan macam tadi dia ni dah bawa buku Sultan Muhammad Al-Fatih kan. So dia nak bagi contoh sebab ini case study yang betul yang kita boleh ambil contoh. Yang pertama IQ. IQ apa Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Sultan Muhammad Al-Fatih kita tahu dia pandai dalam banyak bidang. Dia boleh menguasai 7 bahasa. Itu sebagai contoh. And then dia boleh faham tentang geografi. Dia pandai dalam matematik. Dia pandai dalam bidang peperangan. Itu intelektual. Right. And then dari segi emosional adalah dia adalah seorang yang berjiwa rakyat. Kalau kita faham, kalau dalam cerita yang dia memecah masuk kubur tu, dia tak bunuh pun orang yang tak menyerang dia. Sehingga kan siapa yang menyuruh dekat apa tu Hagia Sophia tu kan, yang dah jadi masjid sekarang ni, dia buka dia dengan memberi salam dan sebagainya. So
emotional quotient dia dengan manusia sangat baik. Itu yang kedua. And then kalau SQ, ini memang power lah, kita tahu sedia maklum kalau Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah tinggal tahajud daripada since dia balik kan. Itu memang legend lah. Okay, and then kalau PQ pula, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah sebelum dia jadi raja, sebelum dia menjadi raja yang kedua pada umur 21 tahun, dia sepanjang daripada kecil sampai besar, dia telah dilatih untuk pandai main pedang, pandai memanah dan sebagainya. So maksudnya fizikal dia kuat. Sebab tu orang-orang dulu suruh belajar silat dan sebagainya untuk kuatkan badan. Itu adalah PQ. So ini adalah case tadi macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih tu menguasai 4-4Q, dan result dia kita dapat tahu yang dia boleh menguasai Konstantin yang orang katakan sejak zaman Sayyidina Muawiyah lagi untuk menyerang tapi gagal, tetapi inilah sebaik-baik raja dan sebaik-baik pemimpin. So daripada situ ramai yang tahu dia dah sebaik-baik raja dan sebaik-baik pemimpin, tapi tak ramai yang cuba adaptasi macam nak gunakan dia punya teknik tu untuk dunia hari ini. So dia dah bagi a few lah orang kata cara untuk jadi macam Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi terus terang proses tu lama. Yes, proses sangat lama. Okay, back to Don. Ya kan nak cerita proses tu. Okay. So macam tapi so emotional tadi kan. Kalau emotional tu paling dekat yang hari tu lah viral kan. Yang budak-budak SPM yang ayah dia meninggal apa semua. Itu memang attack emotional tu. Yes, betul. Ni kalau gaduh awet apa, boyfriend girlfriend tak ada hal lagi. Tapi kalau kehilangan tu emotional. Yes, betul. Tapi itulah dalam kita bukan nak blame siapa-siapa, kita bukan nak salahkan siapa-siapa. Cuma dalam konsep pendidikan hari ini kita terlampau mementingkan IQ. Yes, betul IQ betul. Tetapi at the same time EQ kena selari, SQ kena ada juga, and PQ pun kena ada. So nak tak nak kita kena berusaha sendiri. Sebab tu dia kata human development adalah self development adalah tentang diri kita. Macam mana kita nak develop diri kita ke arah lebih baik. Mungkin kita tak boleh buat semua serentak, tapi kita boleh buat satu demi satu. Macam tu. Jadi konsisten lah. Yes, betul. Tapi tadi boleh kau recap balik lah tadi kau punya quotes. The more we learn, the more we know yes, macam tu lah lebih kurang. Alright. So itu adalah rahsia kekuatan 4 kekuatan manusia. IQ, EQ, SQ dan PQ. Dia sebenarnya dalam kuadran Betul tak? Dia dalam kuadran lah, tapi kalau bagi aku dia bukan kuadran. Dia dalam lebih pada bulatan. Sebab the core dalam kalau kuadran pecah 4, maksudnya 4 tu kena selari. Tapi kalau konsep sebagai manusia, kita kan manusia, rangka manusia, the core dalam tu yang paling core adalah SQ. Alright, yang the core dia SQ, and then besar sikit EQ, then IQ dekat otak ni, so dia IQ dekat atas. Tapi bila sebut tentang PQ, dia melengkapi semua tu. Okay. So dia macam tubuh manusia lah. Yes, dia ikut tubuh manusia lah. Okay. Menarik. Nak explain tu panjang tu nak cerita tu, tapi itulah malam ni kita bagi yang ringkas-ringkas je. Macam tu je lah. Teaser. Menarik. Banyak. Kalau betul. Kalau peserta pula, kalau penonton nak tanya soalan, tanya je. Mana yang dia boleh jawab, dia akan jawab lah. Tu dengar audience. Itu guest sendiri cakap. Okay, so kita pergi next. So next, apa cara ataupun tips untuk kita upgrade diri kita? Sebab tadi kita dah tahu IQ, EQ, SQ dan PQ. So macam mana, maybe cara nak implement ke ataupun nak utilize, macam mana? Alright, okay. Macam Daniel, secara personal kalau tanya Daniel macam mana nak develop diri kita, first, kalau kita seorang yang masih student ataupun yang dah bekerja, cuba tengok apa market nak. Ini benda yang jarang orang cerita. Maksudnya biasa kalau cerita tentang market ni, business owner tahulah, dia tahu dia kena kekal relevan dalam industri. Kalau tak, dia akan tutup bisnes dia.
Tapi Betul. kalau sebagai seorang pekerja, sebagai seorang student yang akan graduate dan sebagainya, you kena tengok market sekarang ni macam mana. Apa yang market yang nak, apa industri perlukan, orang yang macam mana. Dan antara dia adalah yang paling paling yang dia dengar lah, yang dia kaji sebagainya, paling penting adalah orang yang pandai dalam bidang bidang sosial, right? Orang yang pandai advance sikit dalam bidang IT, itu orang memang demand gila. Alright, Okay. and then orang demand, industri demand orang yang boleh bercakap. Yes, communication to me is very powerful lah. And then kalau you ada extra language yang you boleh kuasai, itu pun dah bagus. Itu pun extra orang kata industri nak. And then apa lagi? Industri memulakan seseorang yang boleh bekerjasama, teamwork, right? Dan yang paling penting adalah industri memulakan orang yang boleh memberi strategi, bukan technical. Sebab you kena faham konsep 2021 dan ke atas, kita kena belajar daripada konsep 2020. Di mana 2020, 800,000 orang yang hilang kerja. Right? Kenapa mereka hilang kerja? Of course, pertama sebab company tu nak downsizing. Dia tak boleh nak cost overhead dan sebagainya, tak boleh control. And then, company tu bukannya, kebanyakannya mereka mengurangkan pekerja, tapi mereka tak tutup. So, tanya diri anda, yang dibuang kerja tu orang yang macam mana? Dan kebanyakannya mereka tak buang orang yang pandai, yang boleh memberi jalan keluar kepada company tu untuk survive. Contoh kalau kita tahu macam nak bawa duit masuk dalam satu company tu, orang akan jaga you gila-gila. Tapi kalau you sekadar contoh, ini bukan nak downgrade siapa-siapa tau. Ini memang kita nak face to reality. Kalau kita pandai hanya typing dalam komputer saja, orang lain pun boleh buat. Sebab benda tu boleh duplicate. So, kalau nak kekal relevan adalah you kena jadi orang yang boleh memberi idea kepada company ataupun kepada sesiapa yang you bekerja. Alright, kalau you business owner lagi, you perlukan team yang boleh memberi strategi. Macam mana aku nak jadi lebih baik? Itu yang penting lah, orang yang strategi. Sebab orang yang strategi dia boleh buat kerja. Tapi orang yang biasa buat kerja dia susah nak jadi strategi sebab dia dah biasa buat kerja. Dia buat orang kerja orang. Betul. Itu cara untuk, orang kata salah satu je lah untuk kita buat macam tu. So, ya aku setuju juga untuk student ataupun unemployed lah. Untuk kaji market. So, market di sini bukanlah market macam orang bisnes, kita akan study market as demand supply. Tapi untuk orang bekerja pun sama juga, demand supply, tapi dia adalah labor market. So, labor market ni kena macam tadi lah, dia ni share apa yang industri mahukan. Sebab lain industri, lain benda ataupun lain skill yang kita perlukan. Betul. So sebenarnya walaupun kita masih student ataupun tengah unemployed kan, tengah apply kerja, so itu sebenarnya adalah masa emas untuk korang add value tau, untuk add skill. Yes, betul. Sangat setuju. Betul. So gunakan masa yang belum, sebab bila dah kerja memang kita busy lah. Balik kerja tidur kan. So waktu belum kerja ni yang kita added value lah. Add skill. Kemungkinan kita boleh bila kita rare ataupun limited edition daripada candidates yang lain, kita boleh nego gaji. Yes, betul. Sebab kalau kita sama dengan semua orang, company ada banyak choice. So macam mana kita nak jadi choice yang rare? So itulah kena cari added value lah atau skill. Tapi yang tu about labor market, bukan kepakaran saya jugalah. Apa yang industri perlukan. Okay. So tadi Syami jawab soalan tu untuk saya sebenarnya, Syami. Okay. So saya ringkas lah Syami, iklan je nak jawab Syami punya soalan. So macam mana nak achieve F1 3 hari lagi So ni tentang sales lah. So sebenarnya antara yang boleh buat, biasa bila kita dalam industri sales, kita boleh listkan lah semua prospek kita, and then try je contact one by one. Itulah paling senang lah untuk last minute 3 hari kan. So 3 hari ni potong kona lah orang panggil. Sebab kita orang ada kontes untuk F1 punya event. Malaysia Book of Record punya event lah. Faham. So kita kembali kepada rancangan kita. Okay.
So tadi kita dah tahu cara nak upgrade diri kita. So next, cara kita nak kembang kita punya mind, kita punya minda dengan membaca. Alright, okay. Actually, dianya pun tak bukan expert lah. Actually, dianya test and measure. Right, bila orang kata sebab Alhamdulillah rezeki tahun 2020, tahun 2021 ni dia dapat membaca kembali lah. Maksudnya dapat lebih masa untuk membaca dan membaca kembali buku-buku yang dekat rumah. And then ada orang tanya, macam mana kau boleh minat membaca? And then terus terang orang kata, dia jawab, dia dah start membaca of course daripada kecil lah. Tapi dulu baca komik je lah bro. And then itu je lawak kampus dan sebagainya. Tapi along the way at the same time my mom ada beli buku yang tebal-tebal tau. Dia lebih kepada encyclopedia macam tu. Memang tebal gila. Tapi sampai sekarang tak boleh habiskan sebab dia dia perlu memerlukan pemikiran yang besar, dah agak dewasa lah untuk baca kan. So tahun ni baru nak tengok buku-buku yang macam tu balik nak baca. Tapi orang katakan kenapa dulu dia tak tahu kenapa kena baca buku. Orang selalu sebut leader are readers, readers are leader. So dia ni dapat jawapan tu tahun lepas, which is tahun 2020 memang mengubah hidup dia ni lah, bila mana sebenarnya kalau, dan kita pun biasa dengar sejarah mungkin berulang. Sejarah mungkin berulang. Dan bila kata berulang, and then dia tengok balik, oh betul lah. Economic recession berlaku 7 ke 10 tahun. Alright, and then setiap 100 tahun akan berlakunya something. Setiap 1000 tahun akan berlaku something. So, benda ni berulang. And then ada orang cakap juga, and then orang kata bila kita baca buku, kita boleh tahu predict masa depan. Yes. So kita boleh predict apa yang akan berlaku in future dengan membaca buku. Sebab buku adalah, contoh buku kat sebelah dia ni ada banyak buku actually. Ada beberapa buku kan, dia saja nak, bukan nak tunjuk, just nak kata ini just some of my readers. And then dia katakan buku ni, kebanyakan buku adalah catatan yang lepas. Catatan orang lepas. So dia orang cerita balik benda tu dalam bentuk buku untuk orang nak faham. So bila kita sebagai orang masa depan baca buku-buku tu, kita tahulah, bukan tahu detail tapi kita tahu keadaan yang berlaku pada tu yang kita boleh tiru basi. Macam tadi dia dah share tentang 4Q daripada Sultan Muhammad Al-Fatih tu, dia orang dah kaji dah Sultan Muhammad Al-Fatih punya kejayaan. So bila kita sebagai pembaca, kita baca tu, kenapa anak muda hari ni tak ramai jadi macam Sultan Muhammad Al-Fatih? Sebab mereka tak tahu kunci-kunci yang dia ceritakan tadi. So sebab tu bila kita baca buku, kita akan dapat tahu wisdom orang kata wisdom lah, yang berlaku before, yang kita boleh implementkan zaman sekarang. Macam tu lah. And then kalau orang katakan some of dari bidang, dia ni pun baru dapat, actually kalau dalam orang yang pakar dalam bidang otak ni, orang panggil neuroscientist. So neuroscientist dia kata bila kita baca buku, sebenarnya otak kita ni akan jadi lebih muda. So siapa nak muda kena baca buku. Memang dia akan reverse. Dia akan reverse kita punya awet badan kita tu. So and then at the same time, dalam bila kita banyak membaca, kita akan neuron ni agak sains lah. Neuron dalam otak kita tu dia akan berkembang tu. Dia macam spark. Dia akan cari, dia macam antena, cari signal. And then dan bila kita baca satu buku, kita dapat A. Contoh buku ni mengajar kita tentang A. And then next book mengajar kita tentang B. So bila A tambah B, dia boleh jadi C. Ataupun A tambah B, dia boleh jadi D. Maksudnya, otak kita punya power ni, dia dapat satu-satu info, dia boleh kembangkan info tu jadi info lain. Bila you apply, bila you ada pengalaman, bila you kata you jumpa benda ni, otak kita akan keep improve. Itu yang power bila kita baca buku. Sebab kita akan dapat knowledge daripada satu buku, orang lain. Kita gabungkan, kita akan dapat ilmu yang baru. Itu adalah orang kata yang ni lah, yang lebih, itu ke arah lebih sains lah. Dan otak kita akan lebih berkembang. Macam tu lah. Macam tu. Itu dah sedikit lah. Actually panjang tapi bahasa dia agak sains. Okay. Apa tu,
Sebenarnya betul lah tentang A dengan B kan. Sebenarnya bagi aku lah, knowledge ni, ilmu ni adalah satu titik. So bila kita belajar satu titik dengan satu titik, kita akan connect lah the dots. Tu yang bahasa Inggeris ni connect the dot lah. So kita macam belajar pasal maths, and then satu titik. Bila kita belajar pasal science, satu titik. Dan kita akan cari dia punya connection lah. Itu otak kita yang berfungsi kan. Yes, betul, Dan betul. kalau tak silap pun, memang most of us pun memang kita tak fully utilize pun kita punya otak kan. Kita ingat berapa Yes. persen? Kalau ikut sains, dia kata kita hanya menggunakan 5% je. Dan Berapa memang persen? bila kita baca, oh lama, serius lah 5% tu. So macam okay, faham-faham sebab kita terlampau depends on benda lah ni sekarang. Kita terlampau depend pada telefon. So kita dah kurang menggunakan otak lah. Bukan bukan tak ada otak, cuma kita kurang menggunakan kepakaran otak kita macam tu lah. Kita tak proses otak kita. Dia berkarat lah. Semua jawapan pun di hujung jari kan. Betul, betul. Alright. Menarik. Okay. Okay, so, jadi dalaman tu kira dalaman dengan luaran kan? Bila kita baca tu libatkan kita dengan kita punya intelektual lah. Tapi actually dia boleh mempengaruhi kita punya badan juga. Dia boleh mempengaruhi kita punya spiritual, dia boleh mempengaruhi kita emotional. Sebagai contoh bila dia baca satu buku yang melibatkan, I'm so sorry jap, dia tu jatuh buku. Ni, jap Okay. Bila dia baca pasal buku Morsi ni, dia memberi satu emotional yang sangat sedih lah. Sebab dia ni peminat sejarah. So bila kita baca buku macam ni, kita boleh feeling rasa dia. Rasa sedih. And then bila dia baca buku yang melibatkan ni, ni confirm orang tahu ni pasal Nazi ni. So bila dia baca buku pasal ni, dia ni akan macam, bapa kenapa dia macam tu kita akan geram tau. So sebab bila dia ni baca buku, dia ni akan cuba masukkan diri dia ni dalam buku tu. Kita cuba nak explore dunia orang tu, sedih, gembira dan sebagainya. Dia boleh berkait juga. And then kalau fizikal kan, kalau berkait tentang fizikal, sebenarnya otak kita ni memerlukan, contohlah kalau dia sebab orang macam Don kenal dia ni, nampak dia ni kurus kan. Sebab dia memang actually dia ni makan banyak tahun lepas dengan tahun ni. Tapi dia ni tak naik berat sebab dia ni terlampau consume energi tu untuk baca buku. So energi untuk membaca tu lebih banyak digunakan berbanding dengan dia ni exercise dan sebagainya. So my berat badan boleh maintain lah kiranya. So siapa nak maintain berat badan, cuba baca banyak buku. Sebab trust me, sebab energi yang you perlukan untuk otak tu lebih banyak lah. Otak nak proses, and then mata nak tengok lagi. So a lot of energy kita perlukan untuk membaca. Macam tu. Betul. Otak kita kontrol badan kan. Dan bila baca pun banyak. Sebenarnya banyak je proses. Proses dia nak tengok, nak baca, nak faham, nak hadam. Banyak banyak energi tu. Betul, Dori. Tapi actually kalau tanya dia ni lah, ada beberapa method yang mungkin tak sempat tapi dia akan share sikit lah. Macam mana kita nak membaca lebih efektif. Sebab last kita belajar membaca adalah, aku tanya kau Don. Yes, baru nak tanya. Tapi memang itulah exactly. Kita diajar membaca tadika atau belajar satu. Sedangkan bila kita dah makin dewasa ni, dah umur 20-an dah ke atas, lebih banyak kita kena baca kan. So takkan kena gunakan method yang sama. So nanti dia akan share juga beberapa method yang berbeza. Macam mana kita boleh, teknik yang barulah untuk kita membaca dengan lebih efektif. Macam itulah. Nanti tunggukan. Macam aku pun, aku punya pengalaman sendiri lah, tahun lepas lah especially. Tahun lepas waktu yang PKP kan, yang memang tak boleh keluar, aku spend masa untuk belajar membaca. Tapi yang aku belajar tu speed reading lah. And then menulis. Menulis pun aku belajar balik masa tahun lepas. benda lah. Kau dah grad kot nak belajar membaca, belajar menulis. Tak ada. Tahun lepas memang saya sendiri pun belajar benda tu balik. Tapi tak adalah belajar macam pergi sekolah tu lah. Lain lah cara belajar dia kan. Faham. Sebab kita dah grad, cara dia lain lah sikit kan. Advance. Okay. So pada kau punya view lah, kau punya pendapat kau,
mana lagi efisien untuk upgrade kita punya diri ni secara teori ataupun application. Sebab ada orang ni dia baca, dia tak buat, tak ada tindakan. Ada orang dia main hantam je, tapi teorinya tak tahu. Boleh pergi ke laut juga kan. So aku rasa mana lagi efisien untuk dengar macam ni. Okay dah, baca. Okay, so kalau tanya Daniel, actually kita perlukan dua-dua. Kita perlukan pengalaman, kita perlu pengalaman untuk kita rasa benda tu. Tapi kita kena ada kayu ukur, kenapa aku buat ni? Alright. And then kita ambil contoh membaca. Bila kita implement, bacaan Daniel kebanyakan bacaan yang bukan fiction lah. Maksudnya benda yang fakta dan sebagainya. So, ada orang tanya Daniel, macam mana nak baca buku? Kalau tanya Daniel lah, kalau buku yang bahasa Melayu macam ni, bahasa yang you guys boleh faham, 2 jam dah boleh habis dah. Itu sekadar baca. Tapi kita bukan nak baca buku sangat, kita nak menggunakan buku tu. Kita nak dalam ni punya ilmu. So apa Daniel buat? Daniel akan, kalau buku fizikal lah, Daniel akan gariskan, sebab tu ramai orang highlight. Dia akan ambil highlight, dia akan warnakan buku dia. Alright. Dan ada satu orang dia suka menulis balik. Sebab tu yang pentingnya, membaca ni bukan the amount of quantity, tapi kualiti ilmu dalam tu yang kita nak extract keluar dan kita menulis. Itu yang paling penting. And then sebab tu Daniel buat satu mission, satu buku, 1 minggu. Kenapa satu buku 1 minggu? Sebab kita bukan nak baca buku. Kita nak isi buku tu yang kita boleh copy paste, yang kita boleh implementkan. Sebab itulah fundamental yang orang katakan, itulah teori dia. Sebagai contoh dalam buku yang cerita tentang mastery ni, dia menceritakan tentang macam nak jadi orang yang, bukanlah macam mana dia cerita tentang Albert Einstein jadi power, Leonardo da Vinci jadi power. So bila kita tahu step tu, kita highlight, kita tulis balik, so kita boleh implementkan. So lepas ni bila kita nak buat sesuatu, kita dah ada checklist, kita ada guideline yang kita boleh kata, oh aku buat ni sebab benda ni, so result dia aku tahu sebab apa. Berbanding dengan anda just langgar saja, anda dapat pengalaman tapi anda tak dapat kayu ukur dia. Sebab next time bila anda buat benda yang sama, mungkin tak jadi. Sebab tak ada kayu ukur dia. Sebab tu kita perlukan teori juga. Kita perlukan, dah ada teori, buat lah. Rugi tak buat, macam tu lah. Tapi kalau diorang tanya dia secara jujur, buku fizikal ataupun buku yang digital, Daniel akan prefer digital. Okay? Sebab apa? Sebab Daniel sayang nak conteng buku tau. First. Memang gila, sayang gila nak beli buku-buku ni kau nak conteng macam tu lah. Mahal lagi. Daniel, mahal lah tu, lagi-lagi buku orang putih kan. And then apa Daniel buat? Daniel just download dalam bentuk ebook, right? Download dia banyak-banyak. Dan benda ni pun banyak buku tahun ni juga. Ada buku-buku baru. Dan interesting, download free. Itu dia. Dan bila kita download free, and then kita boleh, at the same time bila kita buat macam ni kan, kita ada ebook, kita boleh buka notes kita. Kita boleh buka apps notes, and then kita boleh copy paste. Betul. So dah senang. Berbanding dengan anda nak baca buku fizikal ni, and then nak conteng, and then nak tulis balik. So dia banyak masa lah. And then benda ni ringan pun, kalau compare benda ni dengan ni, jauh beza kot, tebal dia. Lagi senang nak bawa mana-mana. So gunalah teknologi dengan sebaiknya. Dan dia buat benda tu, dan dia dah start buat implement ni bulan 11. So lagi cepatlah dia baca buku sebab senang nak copy paste. Berbanding dengan dulu dia memang menulis. Itu cara teknik baru jugalah. Macam aku jugalah. Buku-buku aku semua sayang nak conteng. nak lipat pun rasa sayang sangat. So aku sama juga, aku ada buku lain lah untuk aku keluarkan yang info yang aku nak lah. So aku ada banyak buku nota lah. Macam yang sekarang ni, yang buku aku pegang ni buku tulis benda lain. Kalau untuk buku yang aku baca keluarkan input, buku lain. So lalas semak juga banyak buku. Cuma nak berbezakan je lah, buku ni apa. Faham? Betul? Okay, so untuk audience kita, kalau ada soalan boleh je tanya dekat kita punya guest Daniel. Okay.
So kita ada lagi dalam 8 minit. And then mungkin kau nak share lagi detail ke poin-poin yang tadi. Ada benda Alright. yang kau nak. Okay, so dia ni just nak share lah benda ni sebab benda ni tak ramai, maksudnya benda ni tak diwar-warkan, tak diberitahu tentang semua orang. Dan macam dia cakap tadi, actually bila kita dah meningkat dewasa pun, bila kita nak membaca, ada teknik yang lebih advance lah berbanding dengan 5 tahun. Masa kita 5 tahun, kita baca 1:1. And then kita baca kuat. So, tapi benda tu tak relevan untuk bila kita dah membesar ni. So, ada a few teknik yang kita boleh gunakan, which is yang pertama adalah menggunakan jari. Ini biasalah, tadi kapal kita guna benda yang sama, tapi dalam konsep hari ni kita gunakan jari terlebih laju. Orang kata, macam mana nak tunjuk ah? Boleh tunjuk ah? Tunjuk contoh lah. Contoh kan, satu line ni, kita baca lebih laju, tapi jangan ikut perkataan ni. Kita ikut tangan. Sebab otak kita akan scan. Otak kita ni macam scan. Mata kita boleh scan. So tak perlulah kita sampai hujung perkataan baru nak tulis bawah. Tak, buat laju je. Sebab yang the most important, tapi ada orang tanya, kalau baca laju-laju macam tu tak terbabas ke? Konsep dia mudah. Alright. Bila kita bawa kereta laju, otak kita akan lebih cekap. Kita drive laju kan. Kita boleh tahu okay ada kereta nak masuk. Kita akan ready nak brake, nak laju, nak slow. Tapi kalau kita baca perlahan sangat, macam kita drive lah, perlahan sangat, ngantuk weh. Sebab tu orang kata baca buku ni mengantuk. Yes, memang lah sebab kau guna teknik yang lama. Baca satu-satu and then at the same time bila kau baca ada perkataan. Ada macam suara dalaman kan. Itu gak mengganggu juga. Sebab tu teknik-teknik yang letter-letter ni tak ramai orang tahu. Dan sepatutnya kita kena dan tapi benda ni orang putih dah kaji dah. So nak tahu lebih lanjut kena berguru dengan orang putih lah. And then I'm suggest sebab dia baca teknik Spiridion ni daripada satu buku which is Limitless. Daripada Jim Quick. Sekejap dia cari ada tak? Limitless. Memang buku tu power gila lah. Aku tahu speed reading ni daripada Digifast kot tak silap. Alright. Oh, buku biru ni. Aku rasa kau ada post itu. Tapi buku ni mahal lah. Buku ni mahal gila. Tapi boleh je download secara percuma. Sebab ada platform bagi free. Kalau ikutkan buku ni, buku Limitless tadi tu 100 lebih kalau nak beli secara fizikal. So ada satu platform ni pun platform yang bagi dia tu legal lah. Dia bukannya platform dark side punya ni kan platform. So bila kita download buku dalam tu secara percuma boleh baca dalam buku. Dalam telefon macam tu lah. Itu teknik orang kata membaca. And ada orang tanya juga kenapa macam mana nak habiskan buku dalam masa 1 minggu. Ada teknik which is yang pertama dia ambil contoh buku ni jugalah. Actually banyak je buku. Buku ni tebal dia 300 muka surat. Okay. Teknik pertama nak habiskan dalam masa 1 minggu 300 muka surat tu bagi dengan 5. Bila kita bagi dengan 5 hari, at least 1 hari kau kena baca 60 muka surat. 60 muka surat, 60. Lengkap 5 hari, buku ni habis. Senang kan? Magic number Yes, magic number. Itu teknik pertama, memang target macam tu. And then teknik kedua adalah berapa banyak yang kau target nak baca 1 hari. Mungkin ada orang nak baca 30 muka surat je. So letak target. Jangan baca buku ikut mood tau. Sebab kalau kita baca buku nak tunggu mood datang, memang kesudahan dia tak akan datang lah. Sebab compare buku dengan Netflix lagi best. Sebab Netflix tu benda yang video bergerak. Compare dengan buku ni kau kena baca. So teknik kedua, target 1 hari nak baca berapa. Tak macam Daniel sekarang, Daniel target 1 hari 100 muka surat. Dah boleh achieve lah target tu. Dulu memang nak capai 100 tu menangis juga lah. Tapi benda tu jangan buat on the spot. You can ada proses. Mungkin sehari 30 page dulu. And then 50 page. And then sekarang Daniel boleh buat 100 konsisten setiap hari lah. Macam tu. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga adalah bahagi bahagian. Contoh, ikut bab buku. Contoh macam buku ni, dia ada 6 bab. So, decide 1 hari nak habiskan 1 bab. Okay, macam tu.
Kalau buku dalam tu, ada certain buku, dalam buku tu ada sampai 20 muka surat, 20 bab. 20 bab tu kan banyak kan. So, decide lah kita nak ambilkan, contoh kalau 20 bab bagi dengan 5, kita dapat satu hari 4 bab. Cukup. Macam tu je. Simple. Tapi ramai tak tahu step ni sebab tak ada orang nak cerita. Macam tu lah. Tapi benda ni kalau korang boleh je sebenarnya search kat YouTube benda ni. Kalau korang tak ada guru nak ajar, search kat YouTube. Ramai je orang besi buat. Dan lagi satu, mungkin korang boleh follow DJ Fast kalau tak silap. Sebab saya tahu tentang speed reading ni from DJ Fast punya IG kalau tak silap lah. Dia seorang pembaca lah, readers juga. Dia banyak baca. Rasa DJ Fast kot, student Haji Asri. So, tentang tadi pasal reading teknik tu. Tadi jari kan. So betul lah, jari tu untuk kita tengok line by line kan. And then lagi apa dalam yang aku tengok dekat YouTube tu lah. Jari, and then jadi 3 kot tak silap. Salah satu lagi angle kita. Bila kita baca jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Make sure kita punya side tu, pandangan kita tu boleh nampak maybe dalam 5-6 baris. So kita macam dah boleh proses tau sebenarnya. Visual tu kita boleh kan. And then lagi tak ingat lah. Rasa ada 3 kot yang aku, tapi dah lupa. Oh, and then tak silap, jangan baca sepatah-sepatah lah. Maksudnya baca 3 ke 6 perkataan, ikut korang punya pace lah, momentum. Jangan baca sepatah-sepatah, baca 3 sekali sekaligus. So jimat masa juga. Macam daripada saya suka makan kan. Macam tu mungkin korang boleh tulis saya suka makan. Dia bukannya sepatah-sepatah, tapi dia macam combine. Susah nak explain. Korang kena tengok YouTube lah. Kat YouTube tu lagi mahir lah. Tapi benda tu dia ada proses lah. At first memang susah agak. Tapi along the way you akan dapatlah dia punya momentum. Kenapa nak baca buku ni? Sebab setahun kalau CEO lah ni, kalau businessman dia kena tahulah. Dia kena baca at least 52 buku. Kenapa 52 buku? Sebab setahun ada 52 minggu. So, 1 minggu 1 buku. Right? And then, bila kita, macam dia cakap tadi, kalau nak tanya reason kenapa banyak sebab tu, memang banyak sebab lah kenapa baca buku kan. Tetapi, kebanyakan yang buku yang dia baca dalam bentuk telefon ni, of course lah bukan buku orang kita. Kebanyakan buku orang putih lah. Sebab orang putih, teknologi mereka 6 tahun lebih maju daripada Malaysia. So, kita tahu pasal tu. So, kalau kita nak jadi negara yang maju, kalau kita nak jadikan Malaysia sebagai negara maju, kita kena tengok macam mana negara maju punya rakyat. Diorang buat macam mana. Dan mereka menjadikan habit baca buku tu setiap hari. Right? And then sebab dalam buku tu ada knowledge yang sangat power lah. Bagi dia macam tahun ni dia memang target more to business punya buku. Banyak gila teknik yang orang Malaysia sendiri tak guna. Okay, ini teknik atau strategi dan sebagainya dari segi management dan sebagainya. Memang power gila lah. And then at the same time, kalau kita sebagai business owner, alright, bila kita nak jadikan business kita tu sangat firm, sangat teguh, you kena kaji brand-brand yang sebelum ni. So bila ada satu buku tu dia buat tahun 2000. Buku tu memang bahasa dia agak orang kata pening sikit nak baca. Tapi buku tu menghimpunkan satu banyak jenama yang boleh sustain lebih 3 kali krisis. Yes. Dan ada yang lebih 5. And then salah satu yang power adalah mungkin korang kenal kot produk Febreze yang spray tu. Febreze tu adalah satu sub-brand daripada satu company besar which is P&G, Procter and Gamble. So P&G ni memang kalau study dia punya sejarah dia power lah. So tak perlulah nak jumpa P&G, tapi just dalam buku tu yang dapat dah jawapan dia. Kenapa dia boleh sustain? So memang katakan buku tu memang membuka pintu lah untuk kita tiru orang lain. Sebab guru saya pesan, kejayaan ni dia meninggalkan jejak. So orang putih dia dah power dah. Orang putih ni memang pandai. Dia tinggalkan jejak dia dalam bentuk buku, dalam bentuk video dan sebagainya. Tapi of course lah sebelum tahun 2000 video ni tak famous dan mereka masih menggunakan surat khabar dan buku. Semua hari ni diorang dah banyak dalam bentuk video dan sebagainya lah. So advantage lah. So kalau you cari, you jumpa. Tu je kunci dia. Betul.
Ada itu ada lah aku join Sudina tu kan. Dia ada share banyak sebenarnya, lebih 10 kot yang dah masih survive lah lepas beberapa krisis ni. Jadi overseas lah, salah satu PNG tu lah. So aku tak ingat list sebab dia dalam buku lain lah. Aku kena balik pula kalau nak cari kan, makan masa. Tapi kalau dapat nama-nama company tu, kita boleh search history dia setiap one by one punya history company lah. Sebab even sekarang lah, kita ambil contoh sekarang lah, kalau katalah krisis dulu kita tak pernah rasa, kita ambil krisis sekarang kan, berapa banyak company dah tutup dan boleh survive. So kita tengok dia punya history dia. Alright. So kita dalam lagi kita last 8 minit dah hampir sejam. So audience kalau ada soalan boleh je tanya dekat Daniel tentang topik kita, ataupun mungkin nak tanya tentang buku pun boleh. Alright. So sementara tu let's see lah kalau kita punya audience nak tahu pasal buku ke, pasal maybe ada cara-cara membaca ke dan cara-cara lain lah yang kau punya expertise kan. So macam mana diorang nak contact kau, ataupun ada benda yang kau boleh tolong ke? Okay. Actually benda ni dia ni tak reveal pun dekat luar sebab dia ni pun masih test and measure. Tapi alhamdulillah teknik yang dia ni gunakan bukan, bagi dia tu achievement dia ni lah. Sebab kita bila tentang self development ni, kita bukan nak compare diri kita dengan orang lain. Jangan sesekali compare diri kita dengan orang lain. You adalah diri you. So self development adalah untuk kita improvekan diri kita. Right? So macam dia ni tahun ni memang dia target nak baca 52 buku lah dan lebih. Right? And then alhamdulillah actually sepatutnya setiap bulan hanya 4 buku saja. Tetapi bulan 12 pula. Bulan 2 ni bulan Januari dia ni memang tak capai target. Hanya sempat baca 2 buku je. Right? And then bulan 2 ni dia ni dapat baca lebih kurang 8 ke 10 buku. Lebih kurang lah. So dan buku macam dia cakap, dia ni bukan baca buku, dia ni copy paste semua dia punya tu. So a lot of energy dia perlukan, tapi dia rasa wow. Maksudnya dia dah dapat rentak. Kalau bulan 2 ni aku boleh baca 8 buku, next month boleh double, boleh triple. Sebab dia dah tahu dia punya kunci dia. So kalau orang, dan benda tu a lot of process. Dan kalau nak tanya dia nak start baca buku apa, start dengan apa yang you minat dulu lah. And then kalau nak tanya Daniel pasal in detail pasal buku apa dia baca, platform percuma apa dia gunakan, boleh je tanya Daniel sebab benda tu platform percuma. So kalau Daniel sembunyi-sembunyi pun tak ada apa kan. So lebih baik dia sebarkan. Dan paling penting baca kat telefon je. Actually kalau Daniel tak banyak share dekat social media apa yang Daniel baca sebab Daniel nak ada something Daniel kena buat. Right? Sebab Daniel nak macam cara Daniel sebab Daniel nak jadi nak jadi entrepreneur, you kena ada satu checklist. So apa Daniel buat? Tahun ni Daniel banyak baca buku bisnes. So bila baca banyak buku bisnes tu, contoh bab management atau contoh pasal sale marketing, bila dia dah extract keluar, dia buat satu buku dan letak dalam nota kan. So next apa dia akan buat adalah dia akan masukkan dalam bentuk words, dia akan print out. So bila kita print out, kita akan nampak just, oh ni aku kena buat nanti. So kalau benda tu tak jadi, kau boleh refer balik dekat benda lah tu. Tu orang katakan menggunakan ilmu, compare dengan hanya sekadar membaca, macam tu lah. Tapi kalau nak follow dia ni, boleh je follow tapi dia ni jarang lah share dekat social media. Sebab dia ni banyak share dekat WhatsApp. Maybe tengok kesempatan dia ni akan share dekat TikTok dan sebagainya, tengok lah. Tengok dulu. Oh. Tengok dulu. Boleh jadi ni TikTok guru. Kat TikTok banyak guru kat sebenarnya. Tapi pasal buku jarang lah orang cerita. Maksudnya ilmu yang dalam buku tu kita keluarkan balik cerita ke orang tu jarang lagi orang buat lah. Macam tu. Bedah buku ni mostly luar negara lah buat bedah buku ni. Kita selalu dan kalau luar negara, diorang bedah buku macam ni je. Contoh dia ambil overview je. Maksudnya diorang dah baca, diorang cerita overview. Dan bagi kita sebagai yang nak mencari rahsia, tak cukup overview. Memang tak nak kena baca. Tapi kalau style yang aku akan buat, insyaAllah lah. Dia lebih bukan sekadar overview, kita akan
bongkarkan satu bab untuk mudah orang faham. Macam tu je lah. Mungkin Dalam bahasa, yes. boleh create community tu. Itulah tu. Ingatkan nak create community yang suka baca buku. Tapi itulah a lot of thing sebab ada banyak projek nak kena buat tahun ni. Alright, apa. Boleh. Banyak lagi masa. Muda lagi. Tapi contoh kau nak extract daripada itu buku tu kan. Kau ambil input yang kau berminat ataupun kau ambil each point ke ataupun yelah tak, sebab kalau nak ambil semua point mungkin macam lenguh ataupun kau ambil point yang kau berminat saja ke macam mana cara kau? Alright, so kalau tanya aku secara personally, dalam buku ni kan, contoh 300 muka surat ni, tebal macam ni, yang betul-betul ilmu yang kita boleh adapt 50 muka surat je biasanya. Tak sampai lah. So maksudnya, kalau cara aku, sebab biasa dalam buku, dia ada cerita. Cerita tu kita tak ambil lah. So cerita tu kita ketepikan dan kita ambil benda yang kita boleh tiru. Biasanya yang kita boleh tiru adalah dia punya basic, fundamental dia. And then a few thing, kadang-kadang dalam buku ni diorang dah bagi benda yang kau boleh tiru dah. On the spot kau boleh tiru. So yang itu yang mahal tu. So kita ambil terus, kita extract keluar. And then bila orang tanya aku, bila dapat strategi dalam buku tu, kita kena test balik lah. Sebab of course itu market Amerika. Itu market US. Dia dah test jadi. Cuma dekat Malaysia kita kena test balik lah teknik tu. Contoh teknik gerila dekat luar negara, dia dah jadi dah. Tapi dekat Malaysia agak kurang. So kita kena test measure. Tapi yang basic kau kena believe teknik tu berjaya. Sebab teknik tu menggunakan pada manusia. So kita dekat Malaysia ni kita berniaga ke, kita kena jumpa orang kan. So konsep human psychology tu sama. Cuma kena ikut audience Malaysia sikit. Kena test and measure lah sebab tu. Tapi yang paling penting, in anything happen, refer balik pada checklist ataupun guideline yang kita buat tu. Sebab tu pentingnya bila dah buat nota tu, kita letak dalam words, kita print out. Itu lagi power lah. Padu. Itu first time aku belajar benda tu, cara tu. Okay. So kita pun lagi 1 minit je. So kita tak ada soalan daripada audience dekat dalam question box pun tak ada. So minit-minit terakhir ni untuk siapa yang masih lagi stay ataupun yang baru masuk. So nak remind balik, rancangan IG Live ni adalah Sembang Santai Don, di mana saya adalah host dan saya akan buat setiap Jumaat malam dan dengan inilah different guest dengan dorang punya topik yang dorang mahir lah ataupun dorang selesa nak berkongsi. So macam minggu ni kita ada Daniel untuk kongsi self-development, unlock our full potential. So lagi beberapa saat ni saya nak terima kasih kepada Daniel dan semua audiens yang mendengar dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Daniel ada kata-kata akhir? Tak ada apalah. Apa-apa boleh je kalau nak tanya soalan, DM je dekat IG. Okay? Alright, so Assalamualaikum kepada semua audiens dan stay safe, ikut SOP dan selamat malam. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Terima kasih.